Selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih lagi ditemukan kita dalam channel CR Helmi. Okey, hari ini kita santai-santai bersama dengan cikgu. Kita santai-santai hari ini cikgu nak kongsikan sedikit perkongsian berkaitan dengan strategi persediaan psikologi untuk peperiksaan. Dan seperti sedia maklum, kita tahu sekarang ni dah bermulanya persekolahan pasca PKP kita, yang mana yang terlibatnya tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang bakal mengambil peperiksaan SPM dan STPM. Okey, sekali untuk seumur hidup. Okey, jadi semestinya yang cikgu dapat maklumat daripada anak-anak pelajar cikgu akan mengalami sedikit tekanan. Okey, tekanan stres sebab masa yang pendek, dan dimaklumkan pada 6 Januari pada tahun 2021 akan dijalankan peperiksaan SPM. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsikan sedikit informasi kongsian berkaitan dengan strategi persediaan psikologi untuk peperiksaan. Okey, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama kita fahami apa yang dikatakan dengan masalah tekanan ataupun stres. Okay, tekanan ini ialah masalah atau masalah yang menekan atau mengganggu fikiran sehingga menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terdapat dua jenis tekanan yang ada sekarang ni yang pada kita. Satu, tekanan dalaman. Yang kedua, tekanan luaran. Tekanan luaran. Okey, ada dua. Sebab kita pergi lebih lanjut, setiap pelajar yang hadir ke sekolah semestinya nak jadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang berjaya, pelajar yang boleh mengatasi apa saja. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, kita perlu ada prinsip yang kuat dan utuh. Okey, dalam menyelesaikan masalah ni, pelajar-pelajar perlu menanamkan prinsip yang betul dalam mengatasi masalah tekanan untuk menghadapi peperiksaan. Cukup faham benda ni akan berlaku. Semua orang akan melalui benda ni. Tapi macam mana kita nak mengatasi masalah tekanan ini dengan betul? Okey, resepinya mudah. Okey, yang pertama, prinsip yang pertama yang kita perlu tanamkan dalam hati kita, saya yang mengawal keadaan dan bukan keadaan yang mengawal saya. Itu prinsipnya yang perlu kita ikut, yang perlu kita ada sebagai pelajar yang cemerlang. Okey, ini bermakna dalam apa jua keadaan ataupun masalah yang dihadapi, pelajar itu haruslah perlu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang ketiga, perlu ingat, dengan kamu berdiam diri tak buat apa-apa, sebenarnya ia akan lebih memburukkan keadaan tersebut. Jadi bertindaklah untuk selesaikan masalah yang berlaku. Harus diingatkan juga, setiap tekanan yang dilalui akan mendewasakan dan mematahkan diri kita. Okey? Dan masalah ini terdiri daripada diri sendiri, kawan-kawan, keluarga, persekitaran, sekolah dan sebagainya. Okey? Seterusnya, bila kita ada prinsip ni, kita kena tahu, kita kena pasti punca masalah dan tekanan tersebut. Okey, pertamanya, pelajar perlu mengenal pasti punca masalah atau tekanan yang dihadapi. Okey, yang kedua, selidik dengan mendalam apakah puncanya. Yang ketiga, kenal pasti masalah dan alasan-alasan mengapa masalah ini berlaku.
Dan yang keempat, kenal pasti siapa yang terlibat dalam masalah ini. Adakah berpunca dari sikap kita sendiri, ibu bapa, keluarga, sekolah, kawan-kawan ataupun persekitaran. Dan jika pada tahu apa yang berlaku, maka ianya akan lebih jadi mudah untuk diselesaikan. Okay? Faham dan hadam. Dah tahu punca, barulah kita kena ambil tindakan. Okay? Sebelum kita ambil tindakan, pelajar perlu kenal pasti terlebih dahulu sama ada masalah ni berpunca daripada dalaman ataupun luaran. Apa itu masalah dalaman? Okay. Masalah dalaman ialah masalah yang dicetuskan oleh diri sendiri. Contoh, mengantuk dalam kelas, malas, tak berminat, untuk belajar, rasa bosan, itu ya dari diri kita sendiri. Semua yang di atas tadi tu, yang berpunca daripada masalah dalaman, sepatutnya boleh dikawal dan diatasi. Dan yang kedua, masalah luaran. Apa itu masalah luaran? Masalah luaran ialah masalah yang dicetuskan oleh orang lain, persekitaran seperti keluarga, kawan, sekolah dan lain-lain. Semua yang di atas masalah luaran ini memerlukan bantuan orang lain ataupun orang yang dipercayai sebagai orang tengah untuk kita selesaikan masalah tersebut. Okey? Faham? Macam mana kita nak selesaikan masalah tekanan ini? Dia ada 4 cara yang kita nak selesaikan masalah ini. Yang pertama, kita kena luahkan perasaan kita. Okay? Meluahkan perasaan kepada orang yang kita percayai dan boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya. Tanyalah kepada mereka cara atau cadangan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelajar juga, anda juga boleh meluahkan perasaan dengan menulis di atas kertas ataupun diary. Dengan cara ini, ianya juga dapat mengurang sedikit masalah tekanan tersebut. Maknanya apa? Kita kena keluarkan masalah kita. Kita jangan simpan pendam. Nanti dia meletup lagi teruk. Seterusnya, kita juga boleh dengan cara kita luah perasaan ini dengan menjerit. Okay? Ia juga boleh mengurangkan tekanan. Contohnya seperti pergi ke pantai, ke atas bukit, kita menjerit. Menjerit sepuas-puas hati. Kita kena keluarkan apa masalah kita tu. Barulah kita dapat mengurangkan, menyelesaikan masalah tekanan tersebut. Itu yang pertama, luahkan perasaan. Yang kedua, dapatkan bantuan daripada orang lain. Dapatkan bantuan daripada orang lain ni sekiranya tidak mampu untuk selesai masalah itu secara bersendirian. Dengan meluahkan perasaan kepada orang lain, ianya dapat mengurangkan sedikit tekanan. Orang itu orang yang macam mana? Orang yang boleh dipercayai. Kongsikan juga pengalaman anda dengan orang lain yang mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama dan anda boleh menggunakan pengalaman tersebut untuk selesai masalah anda. Okey, cuba cari jalan penyelesaian yang cara praktikal yang mampu untuk anda gunakan menyelesaikan masalah anda. Okey, jika tidak sesuai, perlu ada sedikit modified. Kita kena ubah sikit cara tu supaya lebih praktikal dan sesuai untuk digunakan oleh kamu sendiri. Kerana apa? Setiap manusia ialah berbeza-beza. Okey. Seterusnya, selesaikan masalah tekanan ni dengan rehat sebentar. Nombor 3. Okey, perlu berehat sebentar selepas membaca atau mengulang kaji untuk menenangkan sedikit fikiran dan kembalikan kesegaran minda anda. Okay, terdapat beberapa aktiviti yang boleh digunakan untuk merehatkan minda. Yang pertama, contoh seperti berjalan di taman, berbual dengan ahli keluarga, bermain dengan kawan-kawan, membaca bahan bacaan ringan, mengambil minuman. Paling bagus, air kosong, air mineral. Okay? Boleh menikmati keindahan alam dan juga boleh menonton TV. Okay?
sekarang ni dah ada gadget, boleh juga bermain gadget, tapi dengan kadar yang sekejap. Jangan terlalu leka dan lalai, boleh ke arah lain. Tetapi bila kita study, belajar, jika terlalu letih, tidurlah seketika untuk mengembalikan kesegaran minda. Penting. Barulah kita akan melalui kehidupan tu dengan keadaan yang lebih tenang, tak stres. Okey? Sebab pengalaman cikgu, jika kamu stres, dia boleh membawa kepada satu hari bila kamu nak ambil periksa, dia akan jadi blackout. Tak tahu apa nak buat. Sampai atas soalan, nak jawab periksa, tak boleh nak buat apa. Blank. Okey? Kena ingat benda tu. Jangan stres. Dan yang keempat, kita boleh melakukan ibadah kerohanian dan mendengar muzik ringan. Jangan dengar muzik heavy metal, teruk kita nanti. Okey? Muzik ringan. Okey? Selain itu, selain daripada aktiviti di atas ni, kita juga boleh melakukan ibadah kerohanian seperti berzikir, solat sunat dan sebagainya. Juga boleh juga mendengar muzik. Okey, muzik ringan yang boleh meriliskan stres kita, yang boleh menenangkan fikiran kita, yang boleh mengembalikan kesegaran minda kita. Okey. Dan juga boleh beryoga ataupun bermeditasi. Okey, juga boleh menenangkan fikiran kita. Dengan cara ni, insya-Allah saya yakin kita boleh atasi masalah tekanan dan stres dalam kita nak menghadapi peperiksaan yang nak main tak dapat dah. Okey. Bila dah kita buat semua ni, yang paling terakhir untuk kurangkan tekanan kita, berilah hadiah kepada diri sendiri. Okey. Hadiahnya seperti apa? Boleh beri pujian kepada diri sendiri. Oh, bagus aku hari ni. Aku dah dapat 9A. Aku dah boleh baca buku habis pada hari ni. Okey. Kita jangan mengharapkan orang lain untuk beri pujian dan hadiah kepada kita. Okey. Kita kena kadang-kadang orang lain tu tak perasan pun kita dah berjaya melakukan satu benda. Kita yang tahu, kita yang kena bagi. Hadiah ni macam-macam boleh bagi. Barangan, makanan, jalan-jalan, tengok wayang, itu pun sebagai hadiah kepada diri sini. Okey? Kumpul duit, kita sambil study, kumpul duit, tiba-tiba kita berjaya untuk menghabiskan silibus matematik. Okey, kita boleh beli jam baru untuk diri sendiri sebagai tanda semangat untuk kita teruskan perjuangan kita dalam menghadapi peperiksaan. Boleh? Cikgu yakin kita pasti boleh. Okey. Beri hadiah sebagai setelah anda penat belajar untuk mengurangkan tekanan menghadapi peperiksaan. Okey, kita boleh beri hadiah. Maksudnya beri penghargaan untuk diri sendiri. Okey, sebab kita sendiri yang tahu apa yang kita buat. Orang tak tahu. Okey? Boleh? Dan yang terakhir juga nak pesan, seperti biasa, orang yang cemerlang, orang yang berjaya ialah orang biasa seperti kita, tetapi usaha dia luar biasa. Okay, kalau kamu nak result usaha kamu luar biasa, kamu kena usaha yang cara luar biasa. Jadi cikgu rasa tekan ini dulu untuk pada hari ini. Nanti kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey. Dalam masa kita ni kita kena ada hashtag kita jaga kita, hashtag stay hygiene dan hashtag kita teguh kita menang. Dan cikgu yakin kita pasti boleh menang. Assalamualaikum. Sekian terima kasih. Jangan lupa share, like dan